Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan soalan kertas 2 bahagian C percubaan SPM 2021 bagi negeri Terengganu. Dalam video yang lepas, kita telah membincangkan soalan bahagian B. Jika anda belum menonton video tersebut, anda boleh menekan link di bawah description. Baik, tanpa membuang masa, marilah kita lihat soalan 12. Jadual menunjukkan indeks harga barangan pada tahun 2020 dengan menggunakan tahun 2016 sebagai tahun asas. Baik, untuk soalan bawah ini, kita perlu ada beberapa teknik menjawab. Pertama sekali, kita akan diberikan maklumat dalam bentuk jadual kan. Berdasarkan ayat ini, kita perlu faham indeks harga bagi tahun 2020 berasaskan tahun 2016. Jadi, apabila kita nampak jadual ini, kita otomatik kena isi I20/16. Okey? I20 slash maksudnya berasaskan tahun 16. Pastikan anda jangan terbalik 2 tahun ini. Boleh faham? 20/16. Okay, ini adalah I untuk setiap bahan mentah PQRST. Kalau kita nampak 140 bermaksud harga bahan mentah P dia meningkat sebanyak 40% dari tahun 2016 ke tahun 2020. Kalau kita nampak lebih daripada 100 bermaksud semua harga bahan mentah ini meningkat, okay, dari tahun 2016 ke tahun 2020. Okay, kita lihat bahawa Raja 12 adalah catat palang yang mewakilkan jisim bahan mentah yang menjadi bahan utama dalam penghasilan sejenis kek. Okay, rupa-rupanya bahan mentah tadi, PQRST, sebenarnya dia digunakan untuk menghasilkan sejenis kek. So, ayat ini sebenarnya juga adalah penting. Nanti cikgu bagi tahu kenapa ini penting. So, kita dari sini boleh nampak bahan mentah P, jisimnya 40 kg, Q, X kg, R 40, S 30 dan T X kg. Okay, bila kita nampak ini, otomatik kita label di bahagian atas setiap catat palang ni. So, mungkin kita boleh isi 40 X, lepas tu 40, 30 dan X. Kalau nak lagi senang, kita boleh isi 5 nombor ini. Sebenarnya semua ni adalah apa? Pemberat. Pemberat untuk PQRST. Tadi kita sudah ada I kan? Kalau nak senang kita isi W kat sini, iaitu pemberat. Kemudian kita akan salin semua ni. 40 X, 40, 30 X di sini. Boleh? Saya just copy and paste 5 nombor ini sini saja. Supaya nanti kita lebih senang tengoklah. Untuk bahan mentah P, kita ada indeks harga dan pemberat. Okey, sama juga untuk setiap bahan mentah yang lain. Okey, rasanya ini saja. Sekarang kita lihat yang bawah ni. Diberi indeks gubahan bagi harga barangan itu pada tahun 2020 dengan menggunakan tahun 2016 sebagai tahun asas ialah 127. Apabila kita nampak ini, kita perlu tahu teknik menjawab, iaitu menterjemah. Kita terjemah ayat ini kepada simbol matematik. So, di sini kita diberikan indeks gubahan. Okey, indeks gubahan simbol ialah I bar. Dia ada satu garis mengufuk di atasnya, I bar. Pada tahun 2020, kita akan tulis 20. Kemudian tahun asas ialah 16 kan? Kita akan slash 16. Ialah bermaksud sama dengan 127. Nampak tak? Kita sudah berjaya tukar ayat ini kepada simbol ini. Okey, kiri sama dengan kanan. Boleh tak? Okey, sekarang kita nak buat apa? Cari nilai X. Sebenarnya cikgu pernah merakam video yang berkaitan dengan bab ini, iaitu nombor indeks. Jika anda berminat untuk belajar, anda juga boleh menekan link di sini. Baik, saya teruskan. Kita ada I bar 127. Okey, I bar maksudnya secara purata. Okey, tadi kita nampak kan PQRST, setiap bahan ni dia meningkat harga mengikut peratusan yang berbeza. Okey, ini meningkat 40%, ini meningkat 20%, 25% dan seterusnya.
Setiap bahan ni dia meningkat harga dengan peratusan yang berbeza. Jadi AIBA di sini maksudnya secara purata. Secara purata untuk 5 bahan mentah itu dia meningkat sebanyak 27%. So kita nak cari nilai X. X kat mana? X di sini, di bawah pemberat. Jadi adakah kita boleh dapat X? Boleh kan? Sebab setiap pasangan PQRST kita ada I dengan W kan? Okay, kita boleh menggunakan dua lajur ini untuk kait dengan I-bar. Sebab I-bar berkaitan dengan kan? Sum IW bahagi dengan sum W kan? Jadi saya buat di bawah. Kita akan menggunakan ini, maklumat ini sebagai langkah pertama. I-bar 20/16 sama dengan 127. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan saja. Tanya pada diri, I-bar punya formula apa? Formula ialah sum IW bahagi dengan sum W sama dengan 127. Ini ialah hasil tambah IW kan? Maksudnya setiap pasangan kita akan darab I dengan W. Okey, 140 darab dengan 40, kita akan salin kat bawah. Okey, tambah dengan 120 darab X. Saya terus menulis 120X tambah dengan 125 darab 40. Okay, tambah dengan 115 darab 30. Dan akhir sekali 130X. Boleh? Okey, bahagi dengan apa? Bahagi dengan jumlah pemberat. Okay, jumlah ialah 40 tambah X tambah ini tambah ini tambah ini. Semua ni kita akan cari hasil tambah lah. 40 tambah X tambah 40 tambah 30 tambah X. Sama dengan 127. Okey, kemudian kita akan tekan kalkulator lah untuk bahagian atas ni. 140 darab 40. Tambah, ini tak boleh tambah ini. 125 darab 40. Kemudian 115 darab 30. Okay, 14050. 120 tambah 130, 250X. Okay, yang bawah itu macam mana? 40, 40, 80, tambah 30, 110. Tambah 2X. X tambah 2X. Sama dengan 127. Dengan ini kita sudah balik kepada tingkatan 1. Matematik yang biasa saja kan? Pindah-pindah. So kita akan pindah ni ke sebelah kanan. 127 darab dengan 110 tambah 2. Okay. Kita tekan kalkulator. 13970. 127 darab dengan 254X. Kemudian kita akan pindah apa? Kita akan pindah yang ni X saya pindah ke sebelah kiri. Nombor ni saya pindah ke sebelah kiri. 250 tolak 254 negatif 4X. 1390 tolak dengan 10 negatif 80. Dengan ini kita boleh dapat X bahagi negatif 4 20. Lepas kita dapat X, kalau kita nak semak jawapan pun boleh, tak ada masalah. Kita hanya perlu masukkan X20 ini ke tempat yang ada X. Masuk ke sini, masuk ke sini. Kita akan tekan kalkulator untuk bahagian kiri. Kalau kita boleh dapat 127, bermaksud jawapan ini. Ini ialah 20. Ialah 20. Sekarang kita pergi ke soalan B. Mana? Okey, sini. Kos membuat sebiji kek pada tahun 2020 ialah 40. Hitung kos yang sepadan bagi tahun 2016. Okey, lepas baca ayat ni, kita pun perlu terjemah jadi simbol. Kos membuat sebiji kek bermaksud P. Maksudnya price. Okey, ada buku dia tulis Q pun boleh. Saya tulis P, lepas tu 2020 kan? P20. Okey, ialah maksudnya sama dengan 40. RM itu tak perlu tulis. Kita tulis P20 sama dengan 40. Hitung kos yang sepadan bagi tahun 2016. Kita nak cari P16. So, macam mana nak cari?
So di sini kita ada keyword yaitu cake. Masih ingat tak? Tadi saya bagi tahu cake itu penting. Sebab sekarang kita ada PQRST kan. Semua bahan mentah ini akan digunakan untuk menghasilkan cake. Kita ada PQRST. 5 bahan mentah ini digunakan untuk menghasilkan cake. Betul? Okay, digunakan menghasilkan cake. Jadi anda semua mesti kena faham. Bila kita bincang tentang cake, sebenarnya dia berkaitan dengan apa? Indeks gubahan. Okay? Indeks gubahan. Sebab cake ini diperbuat daripada bahan mentah ini kan. Bila kita bincang bahan mentah P, dia tentang indeks harga. Okay, tadi kita ada I kan. I ini untuk single saja. Single. So setiap ini dia ada I. Okay, tapi bila kita bincang cake, walaupun cake ini adalah satu benda saja kan. Tapi sebenarnya cake diperbuat daripada mereka, gabungan mereka kan. Okay, so ini I bar. Jadi bila kita nampak indeks gubahan means that gabungan lah. Okay, gabungan daripada beberapa benda. Jadi ingat di sini cake ini tentang I bar, bukan tentang I. So tadi masih ingat tak kita ada I bar kan? I bar 2020/2016 ialah 127 kan? Kita boleh menggunakan maklumat ni kait dengan harga. Okay, guna ini kait dengan harga. Okay, saya akan salin itu di bawah dulu. Baik, saya akan tulis I bar 20/16 sama dengan 127. Okey, kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan. Bila nampak ini macam lebih kurang sama seperti A kan? Cuma tadi di bahagian A kita guna formula sum IW per sum W. Tapi kat sini saya akan tulis P20 per P16 darab 100. Okey, kenapa boleh guna formula ni? Sebelum ini kita nampak formula ini untuk apa? Untuk I kan? Dia bukan untuk I bar. I20/16 sama dengan P20 per P16 darab 100. Indeks gubahan juga adalah sejenis indeks harga. Dia cuma ada satu garis ke atas saja. Tapi masih boleh pakai formula ini. Okay, sebab kita nak kaitkan dengan harga. Kita ada P20 dan nak cari P16 kan. Bila kita ada maklumat ini, 20 dengan 16, dia boleh kait dengan harga. P20 ialah 40 kan. Saya akan isi 40 di atas per P16. Okey, kemudian kita sudah balik kepada soalan yang sangat-sangat senang. Okey, so ini mungkin saya boleh tulis 40 dalam 100, 4,000. Kemudian saya boleh tukar tempat. Okay, means that P16 di sebelah kanan. Okay, per 127. Okay, dengan ini saya boleh dapat P16. Okay, 4,000 per 127. Okay, RM. Okay, ini kita berikan dua tempat perpuluhan sebab ini adalah harga kan. Kita tulis RM 31.50. So ingat di sini kita I bar dia ada dua formula. Satu ialah sum IW bahagi sum W. Dan satu lagi ialah kita nak kaitkan dengan harga. Kita boleh guna rumus untuk indeks harga. Ini soalan B. Okay, kalau tak ada masalah kita pergi soalan C. Okay, hitung indeks harga A. Ini tentang bahan mentah A saja, bukan semua. Okay, kita nak cari indeks harga A 2020 berasaskan 2010. Kita nak cari ni. So pastikan kita tukar ayat ni jadi matematik. I20/10. Okay, jika indeks harga 2016 berasaskan 2010 ialah 125. Sama juga kita akan terjemah ayat ni jadi simbol matematik. I ialah indeks harga 16 slash berasaskan maksudnya slash 10 sama dengan 125. Jadi untuk bahan mentah A kita ada maklumat ini I16/10 kan. Kita nak cari ni. So di sini kita perhatikan sebenarnya dia melibatkan 3 tahun. 3 tahun ni apa? 10, 16 dengan 20.
Jadi bila nampak ada 3 tahun, sebenarnya dia ada cara untuk mencari ini dengan sangat mudah. Okey, kita boleh lukis satu gambar raja. Okey, saya akan lukis macam ni. Okey, ini untuk setiap tahunan. 2010 kita letak di sini. 2016, 2020. Kemudian saya akan lukis anak panah. 1, 2. So, setiap anak panah ini mewakili apa? Mewakili I. Jadi, untuk yang pertama ni ialah apa? I ni apa? 16/10. Jangan tukar tahun lah. 16/10. Adakah kita ada maklumat ni? Ya, 125. Kemudian ini apa? I 20/16. Okey, kita ada maklumat ini tak? Ada. Sebenarnya kita tengok ini. Tengok. Kita fokus pada item A. Okey, 125. I 20/16 125. Jadi saya boleh isi kat sini sama dengan 125. Dan ini ialah apa? Ini ialah I. Sebenarnya ini, yang bawah ini ialah apa yang kita nak cari. Betul tak? I 20/10 kan? Jadi di sini cikgu nak bagi satu formula. Asalkan kita ada dua ni. 125 dengan 125 ni. Dua maklumat ini ada. Kita boleh cari ni. So, mulai sekarang ini panggil apa? Ialah kiri. Ialah kanan. Ialah bawah. Kita ingat satu formula cukup. Okay, So, kalau kita nak cari yang bawah. Ingat. Kita hanya ambil kiri. Darab dengan kanan. Bahagi dengan 100. Okay, kita ingat satu formula cukup. Bawah sama dengan kiri darab kanan per 100. Okay, kemudian kita tekan kalkulator untuk bahagian ni. Okay, I 20/10 ini 15625. Ini adalah jawapan untuk C. Yang penting bila kita nampak ada 3 tahun, 2010, 2016, 2020. Okay, biasanya kita perlu lukis gambar ini. Okay. Dan kita labelkan setiap maklumat yang kita ada. Biasanya kita sini ada 3 benda kan. Kita akan ada 2 maklumat. Dan yang baki itu kita nak cari. Kemudian kita pergi soalan D. Okay, jika kos menghasilkan sebiji kek 2018 tentang kek 30% lebih rendah berbanding tahun 2020. Apa maksudnya? Maksudnya pada tahun 2020 harga kek lebih mahal. Pada tahun 2018 dia lebih murah. Murah sebanyak 30%. Okey. Hitung indeks gubahan 2018 berasaskan 2016. Okay, jadi kita terjemah ayat ini jadi apa? I bar. Indeks gubahan maksudnya I bar 18/16. Cuba fikirkan kalau kita nak cari I bar ini, maksudnya kita perlu sediakan P18 dengan 16. Betul tak? Kita perlu ada dua maklumat. Mungkin kita boleh cari balik. P16 tadi kita ada tak? Tadi kita dapat ini kan? P16 ialah RM31.50. Okey? Kita ada maklumat ni. So, bawah ini sudah okey. Yang ni sudah okey. Tapi, adakah kita ada P18? Macam tak ada kan? P18 tak ada. So, apa yang kita perlu buat ialah dia kata 2018 lebih murah 30% kan berbanding 2020. So, tadi P20 berapa? Masih ingat kat sini? Nasib baik cikgu ada catat ini. 20, RM40. So, maksudnya kita boleh catat macam ni. P20 RM40. Harga 2020. Sekarang kita nak cari P18 boleh tak? Boleh kan? Kita akan ambil 70/100. Kenapa? Sebab dia kata 30% lebih rendah berbanding 2020 kan? Original 100%. Tapi dia rendah 30%. Means that dia tinggal 70%. Okay, darab dengan apa? RM40. Dengan ini kita boleh cari harga kek pada tahun 2018.
30 per 100 darab dengan 40. Okey, jawapan RM28. Ini P18. So, bila kita ada P18, P16 pun ada, saya catat. P16 ialah 31.5. Dengan ini kita boleh cari I bar lah, guna formula ini. I bar 1816 sama dengan P18 per P16 darab dengan 100. Kemudian kita hanya perlu isi dua maklumat ini ke dalam. 28 per 1.5 darab dengan 100. 88.89. Okey, pastikan kita beri jawapan dalam dua tempat perpuluhan. So, saya rasa soalan ni agak senang lah. Kalau nak dapat 10 markah, tidak menjadi masalah. Okey, baik. Di manakah kita akan dapat markah? Okey, saya berkongsikan. Okey, markah pertama ialah kalau kita boleh tulis baris ini, okey, sum IW per sum W sama dengan 1 markah. Kalau kita boleh kira ni apa hasil tambah pemberat, okey, yang ni 1 markah. Kalau kita boleh dapat jawapan tepat ni 1 markah. 3 markah untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, kalau kita boleh isi harga pada tahun 2020 dengan tepat, kita dapat baris ini 1 markah. Kalau kita boleh dapat jawapan 1 markah. Untuk C, kalau kita boleh guna apa? Kiri darab kanan bahagi 100, ini 1 markah. Kalau kita boleh dapat jawapan tepat, markah. Okay, untuk soalan D, kalau kita nampak 70 ni 1 markah. Sebab kita tahu dia 30% lebih rendah. Jangan pergi tambah, dia tolak. Okay, tolak 30, kita dapat 70 kat sini. Lepas tu, kalau kita boleh isi P18, P16 tepat, baris ini 1 markah. Dan dapat jawapan tepat 1. Ini soalan 12. Kalau tak ada masalah, kita akan membincangkan soalan yang seterusnya. Baik, untuk soalan 13. Dalam rajah 13, ABC ialah sebuah segitiga sama kaki dan BCD ialah garis lurus. ABC segitiga sama kaki. Okay, di sini kita nampak dia ada label kan. Okay, sini 12 cm, sini 12 cm. Okay, diberi AB sama dengan AC 12. Okay. AD sama dengan 18 dan BD sama dengan 20. Okay, kita nak buat apa? Hitung sudut ABD. Kita nak cari sudut ini. Untuk soalan bab ini, okay, penyelesaian segitiga, kita perlu faham dalam satu segitiga, kita ada 3 sudut dengan 3 sisi kan. Setiap sudut itu dia berpasangan dengan satu tepi. Okay, jadi sudut ABD ini, dia berpasangan dengan 18 cm. Betul tak? Kalau kita kata sudut ini berpasangan dengan 12. Betul? Kalau kita kata sudut ABAD, sudut ini berpasangan dengan 20 cm. So, sekarang kita nak fokus pada apa? Kita nak fokus sudut ini. ABD, dia berpasangan dengan 18. Betul tak? Di sini kita akan pakai cosine rule ataupun petua cosinus. Okay, kenapa nak pakai ini? Sebab di sini kita hanya ada 3 sisi, 12, 20, 18. Kita langsung tak ada satu sudut. Kalau kita nak menggunakan petua sinus, pastikan kita ada satu pasangan yang sempurna. Pasangan yang sempurna maksudnya kita ada sudut, kita ada itu panjang sisi. Tapi masalah di sini ialah kita tak ada satu pasangan yang sempurna. Langsung tak ada. Bila langsung tak ada, kita akan pakai petua cosinus ataupun cosine rule. So, macam mana nak guna? Nak cari sudut ini, kita akan mula dengan 18. Okay, kita akan mula dengan 18. 18 kuasa 2 sama dengan apa? Sama dengan 20 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okay, kita akan guna ini kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Sebab sudut ini dikepit oleh 20 cm dengan 12 cm. Tulis 20 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Kemudian kita continue sajalah ikut formula.
Okey, tolak 2 darab 20 darab 12. Kemudian cos, ni petua cosinus kan. Nak tulis C boleh, nak tulis K pun boleh. Cos sudut ABD. Okey, ikut sinilah sudut A. Boleh ke? Okey, kemudian kita serahkan kepada kalkulator. 18 kuasa 2, 3, 2, 4. Okey, berhati-hati ya. Dua nombor ini boleh ditambahkan. Tapi jangan pergi tolak ini ya. Sebab bahagian ini dia ada cos sudut ABD. Dia asing-asingnya. So, kita fokus pada ini saja. 5, 4, 4. Okey, kemudian ini kita tekan. Okey, 4, 8, 0. Okey, lepas tu kita nak cari ABD kan. Saya akan pindah sebutan ini ke sebelah kiri. Kemudian saya akan pindah nombor ini ke sebelah. So yang ni negatif pindah ke sana jadi positif. Okey, 544 tolak 324. 220. Lepas tu saya akan pindah 480 ke sebelah kanan. Bagi 48. Ini lebih tepat, jadi saya akan tulis 11/24. Dengan ini kita boleh cari sudut ABD. Okey, bawa cos ni ke sebelah kanan. Okey, pecahan tadi kan. Dapat 62.72 saja. Boleh ke? Okey, kalau nak pasti dia tepat, masih boleh isi 62 ke sini. Kita akan cek lah sama ada kiri sama dengan kanan tak. Sama, jawapan ini tepat. Ini A1. Okey, sekarang kita lihat A2. Bila kita dapat jawapan, kita akan isi dalam gambar aja. Okey, soalan A2. Cari panjang BC dalam CM. So, cuba tanya diri. BC ini, dia bertentangan dengan sudut apa? Bertentangan dengan sudut ini, betul tak? Okey, mungkin saya guna hijau. Kita nak cari ini kan. Ini bertentangan dengan sudut ini. Adakah kita boleh dapat sudut ini? Boleh kan? Sebab ini segitiga sama kaki. Maksudnya sini 62.72, sini pun 62.72. Dengan ini kita boleh cari sudut hijau ni. Kita akan cari sudut BAC. Kenapa nak cari ni? Sebab mereka yang satu pasangan kan. Kalau saya boleh dapat sudut ini, okey, kita boleh dapat BC dengan lebih senang. Okey, sebab apa? Yang ini satu pasangan. Nampak tak? 62.72 ni berpasangan dengan 12. Kalau ni kita ada pasangan yang sempurna, kita nak cari BC. Kita boleh pakai petua sinus. Tadi kita pakai petua cosinus kan, sebab tak ada pasangan yang sempurna. Di sini kita at least ada satu pasangan di mana ada sisi dengan sudut. Jadi saya boleh cari BAC dulu. 180 tolak 2 sudut. Sudut BAC 180 tolak 62.72 tolak 62.72. Kemudian tekan kalkulator. Okey, boleh dapat 54.56 darjah. Okey, lepas tu kita isi. Okey, bila dapat ini, kita boleh cari BC. Guna petua sinus. BC per sin 4.56. BC per sin sama dengan apa? Pasangan yang sempurna di sini adalah 12 dengan ini kan. 12 per sin 62.72. So ini yang saya katalah pasangan yang sempurna. Yang sempurnanya kita letak di sebelah kanan. Yang ini tak sempurna sebab kita nak cari BC kan. Ini tak sempurna ni kita letak di sebelah kiri. Boleh faham? Lepas tu kita boleh cari BC lah. Okay, kita akan pindah ni sin 54.56 ke sebelah kanan. BC sama dengan apa? 12 sin 54.56. Kita akan letak ini di atas. Lebih kemas, lebih cantik. Okay? Per
sin 62.72. Okey, lepas tu kita serahkan kepada kita saja. Kita masih bagi dalam dua tempat perpuluhan. Okay, dengan ni saya boleh label kat sini 11.00. Ini A2. Okay, nombor 3. Cari luas segitiga ABC. ABC. Okay, di sini kita nak pilih sudut mana. Okay, yang penting kita ada dua sisi, kepit satu sudut. Okay, kalau kita nak guna sudut ini, kita akan guna sisi 12 dengan 12. Guna dua sisi ini, kepit sudut ini. Sama juga kalau kita nak guna sudut ini, kita akan guna 11 dengan 12. Yang penting dua sisi, kepit satu sudut. So saya akan prefer yang ni lah. 12 dengan 12 kepit ini kan. Formula masih ingat tak? AB maksudnya dua sisi yang kepit, C itu yang sudut. Okay. So saya akan tulis luas segitiga ABC. Okay, 1/2 darab apa? Darab 12. Darab 12. Kemudian sin 54.6 darjah. Okay, kemudian kita akan tekan kalkulator saja. Okey, jawapan dia apa? 58.66 bagi dua tempat perpuluhan lah. Okey, 58.66 cm2. Jadi di manakah kita boleh dapat markah? Saya terus bagi tahu ini untuk A kan. Nanti saya bintang B. Kalau kita boleh isi maklumat dengan tepat untuk petua kosinus 1 markah. Dan kalau kita boleh dapat jawapan tepat 1 markah. A1. Okay, A2 kalau kita boleh guna petua sinus dengan tepat 1 markah. Kalau kita boleh dapat jawapan tepat 1 markah. A3 kalau kita boleh isi luas segitiga dengan tepat 1 markah dan dapat jawapan tepat 1 markah. Okay, so sangat senang kita dapat 6 markah. Boleh ke? Okay, ini soalan A. Kita pergi soalan B. Okay, lakakan sebuah segitiga A prime, C prime, D prime bentuk berbeza daripada ACD. Okay, dengan keadaan A prime, C prime sama AC, prime, D prime sama dengan CD dan sudut C prime, A prime, D prime sama dengan. Okay, yang penting adalah di sini ada 3 maklumat. Kita perlu pastikan sudut yang baru mesti sama dengan sudut yang asal ni. Tak boleh tukar sudut. Okay, so berdasarkan 3 maklumat ni, okay, kita lihat Okay, dia kata A prime C prime sama dengan AC. Maksudnya 12 cm ni tak boleh sentuh. Lepas tu C prime D prime ni pun tak boleh sentuh, masih perlu kekalkan dia punya panjang. Dan CAD, CAD mana? CAD kat sini. Sudut ini dia masih perlu dikekalkan. Sudut ini dia bertentangan dengan apa? Sisi CD kan. Kalau CD lebih pendek daripada ini, daripada CA, maksudnya CD ini dia akan bergerak. Okay. Tapi macam mana bergerak? So sebenarnya sangat senang. Sebab dia kata A prime, C prime sama dengan AC kan. Panjang sisi ini sama dengan ini. Dan C prime, D prime sama dengan CD. Kalau saya ini saya bergerak ke dalam, okay, panjang ni contoh ni tak tahu berapa cm lah. So saya akan agak-agak lukis ini ke dalam. CD ni saya bergerak ke dalam. Maksudnya D yang bergerak. Original dia panggil D kan. Bila saya bergerak ke dalam dia panggil D prime. Nampak tak? Nanti ini panggil C prime lah. D prime, D prime sama dengan CD. Okay, dia akan dapat satu segitiga sama kaki. Okay, CD sama dengan C prime, D prime. Okay, kita ada kita memenuhi syarat inilah. Kemudian A prime, C prime, AC masih sama. Yang ni kita jangan sentuh. Kita hanya bergerak garis ini saja. Dan sudut C prime, A prime, D prime sama dengan AD. Sudut ini tak boleh berubah. Okay, kalau macam tu sebenarnya jawapan sudah keluar. Okay, kita nak segitiga ni. Okay,
Maksudnya ini nanti panggil A prime, ini panggil C prime, ini panggil D prime. So yang tadi kita bergerakkan CD ke dalam adalah itu pilihan yang tepat. Kalau kita bergerakkan keluar, let's say lah ada orang dia tanya kenapa cikgu bergerak CD ke dalam? Mesti ke dalam, tak boleh keluar. Kalau keluar, okay, ini panggil D prime. D prime ni mesti lebih panjang daripada. Tak mungkin sama. Ya. Dan cikgu bagi satu tip lagi. Ini sudut tirus kan? Ini sudut tirus. Nanti kita bergerak ke dalam, dia akan dapat sudut cakar. Okay? Tirus dengan cakar. Dia tak boleh bergerak keluar sebab nanti dia masih tirus. Okay, so dengan ini, kita tahu kita nak lakar segitiga ni. Okay, tapi saya akan bagi satu cadangan. Jangan hanya lukis ini saja. Jangan. Kita akan lukis yang original, yang besar-besar ini. Kita akan ikut pattern ini, lukis di bawah. Okay, ini panggil A, B, D. Tadi kita dah bergerakkan titik D ni ke dalam supaya kita boleh dapat D prime. Kita akan lukis ini panjang dia lebih kurang macam inilah. Kalau boleh samalah. Contoh ini 3 cm, ini pun 3 cm lah. Maksudnya ini dengan ini sama panjang. Boleh faham? Titik yang baru ini dia panggil D prime. So masalah di sini apa? Kita sebenarnya hanya nak apa? Kita hanya nak segitiga ini saja, betul? Yang A prime, D prime, D prime. Kita tanda yang ini. So bahagian yang kita tanda, kita perlu buat apa? Okay, sebenarnya kita boleh guna garis putus-putus untuk lukis bahagian ini. Sebab bahagian ini kita tanda kan. Tapi jangan terus buang lah. So untuk ni saya cadangkan ini. Okay, dengan ini. Kita akan guna garis putus. Okay. So bahagian ini pun sama. Yang bahagian ini kita nak kan. Yang ini kita nak. So yang bahagian tanda ini, kita akan guna garis putus-putus. Tapi jangan buang terus. Okay, jangan buang sebab mungkin dia akan bantu kita untuk bahagian B2. Okay, ini B1 kan. So A prime, D prime, C prime. Ini sudut tirus, ini sudut cakar. So dari sini kita nampak sebenarnya kita ada memenuhi syarat itu. Mungkin saya copy and paste ini ya. Kalau macam ni kita nampak sebenarnya kita ada kekakar itu nilai. Okay. Nilai untuk A prime, C prime sama dengan AC. Nah, original macam ni kan. Sekarang saya letak prime kat sini. Okay. C prime, D prime pun sama. C prime, D prime sama seperti CD. Dan sudut ini masih dikekalkan. Sudut ini masih dikekalkan. Okay, dia tak berubah. Macam ni betul lah. So ini B1. Kita hanya nak bahagian ni. Bahagian ni jangan buang lah. Seterusnya, hitung A prime, D prime, C prime. Kita nak cari sudut ini. Okay, kalau nak cari sudut ini, okay, sebenarnya kita perlu faham hubungan. Okay, hubungan ini. Hubungan sudut ini dengan sudut ini jumlahnya 180. So bermaksud kalau kita boleh dapat tirus ini, kita boleh dapat cakar ini. Betul tak? So macam mana boleh dapat ni? Mungkin kita lihat gambar aja A1. Sekarang sudut ini dia berpasangan dengan 12 cm kan? Okay. Dan di sini kita ada 18. 18 ni dia berpasangan dengan ni. Betul tak? 18 berpasangan dengan ni. So kita mungkin boleh cari sudut ini dulu. ACD dulu. Okay, kita cari ACD dulu. Okay, maksudnya kita cari A prime, C prime, D. Sudut A prime, C prime, D sama dengan 180 tolak 62.72. Okay, kita dapat 117.28. Okay, yang ini ialah di mana? Kita mungkin boleh label kat sini ya. 117.28 bertentangan dengan 18 kan? Dari A prime sampai di 18. So, ini satu pasangan, ini satu pasangan kan? Kita boleh menggunakan petuah sinus. So, saya akan tulis sin A prime D C prime. Per apa? 12 sama dengan sin 117.28 per 18. Okay, kita akan bawa 12 ke sana.
Okey, kemudian tekan kalkulator. 12 sin 117.28 per. Okey, dengan ini kita boleh cari dapat 36.33. Okey, ini untuk sudut tirus. Boleh faham? Lepas tu kita boleh cari sudut cakar ni. Sudut A prime D prime sama dengan 180 tolak sudut tirus ini. Kita dapat 143.6 darjah. So, ini macam mana diberikan markah. Kalau kita boleh lukis segitiga ni betul, 1 markah. Label lah A prime, D prime, C prime. Lepas tu untuk bahagian B2, kalau kita boleh cari sudut ini, kita boleh isi petua sinus dengan betul, 1 markah. Kalau kita boleh dapat sudut tirus, 1 markah. Kemudian kalau kita boleh dapat sudut cakar, 1 markah. Okey, sini 4 markah. Tadi 6 markah kan? Jumlahnya 10 markah. Sebenarnya cikgu juga pernah melakukan video untuk bab ini. Jika anda berminat untuk menonton, anda boleh menekan link di sini. Baik, kalau tak ada masalah, kita akan bincang soalan seterusnya. Guna kertas graf untuk menjawab soalan ini. Baik, soalan ini sebenarnya adalah soalan linear programming, pengaturcaran linear. Okey, so saya akan berkongsikan teknik menjawab. Kita lihat soalan. Sebuah pertubuhan kebajikan tempatan hendak menganjurkan lalian amal sebenar hari kanak-kanak sedunia. Lalian dibuka kepada X peserta dewasa dan Y peserta kanak-kanak berdasarkan kekangan berikut. Okay, bila kita baca ini, kita mesti kena pastikan bila kita baca ayat-ayat, bila kita baca ini, kita perlu faham apa itu sebenarnya X dan apa itu sebenarnya Y. X itu ialah bilangan peserta dewasa dan Y ini ialah bilangan peserta kanak-kanak. Okey, so di sini saya bagi satu cadangan. Bila kita nak menjawab soalan bab ini, kita akan buat satu jadual di sini. Jenis peserta. Jenis peserta kita ada apa? Dewasa dan kita ada kanak-kanak. Okey. So di sini kita ada maklumat X dan Y kan. X itu ialah bilangan, Y itu ialah bilangan untuk kanak-kanak. So mungkin saya boleh tulis bilangan. Yang ni saya isi X dan ini Y. Kadang-kadang jadual ini dia akan banyak maklumat, kadang-kadang akan sikit saja. Okey, sebab kita belum baca habis kan. So kita akan biar sini bawa dia kosong. Mungkin kita akan tambah baris di bawah kalau kita perlu. Okay, kita baca soalan, kita baca kekangan 1. Bilangan peserta kanak-kanak adalah sekurang-kurangnya 10 orang. Okay, lepas baca ini, kita boleh terus terjemah ayat ini kepada simbol matematik. Okay, bilangan peserta kanak-kanak, tadi dah katakan, peserta kanak-kanak ialah Y kan? So, ini Y. Sekurang-kurangnya ialah simbol apa? Lebih daripada ataupun sama dengan 10. Jadi jawapan untuk kekangan pertama ni lah Y lebih daripada ataupun sama dengan. Sebab soalan A dia akan minta kita tulis 3 ketaksaman yang memenuhi semua kekangan di atas. Dan nanti kita akan tulis nombor 1 ialah ini, nombor 2 ialah jawapan apa. Okay? Dan nombor 2, bilangan peserta kanak-kanak iaitu Y selebih-lebihnya dia apa? Kurang daripada ataupun sama dengan 3/2 kali bilangan peserta dewasa. Okay, kita akan tulis 3/2 kali maksudnya darab. Darab apa? Bilangan peserta dewasa. Dewasa ialah X kan? Darab dengan X. Ini jawapannya lah. Sekarang kita pergi ke kekangan 3. Jumlah maksimum bilangan peserta ialah 80 orang. Perkataan penting kat sini ialah maksimum. Maksudnya jumlah yang paling banyak ialah 80 orang. Paling banyak ataupun paling ramai ialah 80 orang. Instead, X tambah Y. Dewasa campur dengan kanak-kanak. Paling banyak bermaksud kurang daripada ataupun sama dengan 80. Pastikan kita tulis simbol dengan tepat lah. Okey, dengan ini kita sudah boleh jawab soalan A lah. Tulis 3 ketaksaman.
kita hanya akan copy semua jawapan ini di bawah. Nombor 2. Boleh kan? Okay, so setiap ni satu markah. Boleh ke? Okay, ini soalan A. Sekarang kita pergi soalan B. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 orang peserta, kedua-dua paksi, maksudnya paksi X dan paksi Y pun satu kotak mewakili 10 orang peserta. Okay, bina dan lorek rantau A yang memenuhi semua kekangan dia. Okay, nanti kita akan lorek kawasan A itu, dia akan memenuhi semua kekangan ini. So, sebelum itu kita mesti kena buat apa? Kita akan lukis garis untuk semua ini. Tapi sebab inilah ketaksamangan, kita akan biar ini menjadi persamaan dulu. Supaya kita boleh lukis garis dulu, nanti kita akan cari kawasan yang memenuhi semua syarat ini. Okay? So, untuk melukis, kita perlu sediakan jadual untuk setiap ini. So, nombor 1. Yang tadi kita dapat apa? Y lebih daripada ataupun sama dengan 10 kan? Kita akan biar Y sama dengan 10. Kita akan tukar simbol ni jadi sama dengan, supaya kita boleh lukis garis ini. Okay? Sebab garis lurus dia mesti dalam bentuk persamaan. Okay? Y sama dengan 10. Okay. Sebab ini ialah garis mengufuk, jadi kita tak perlu buat jadual kecil untuk ini. Kita boleh terus bergerak ke nombor 2. Okay, nombor 2 kita biar Y sama dengan 3/2X. Okay. So ini ialah Y sama dengan MX tambah C kan. Kita boleh sediakan jadual kecil ini, pilih dua pasangan titik supaya kita boleh lukis. So mungkin kita boleh letak 0, 0. Kalau X 0, Y 0. Okay. Kemudian kita akan letak nilai X yang sesuai lah. Okay, sebab dia satu kotak mewakili 10 orang kan. Kalau saya isi, let's say 40. Kalau ini saya letak 40, 3/2 darab 40, kita akan dapat 60. Y itu 60. Okay, asalkan kita boleh dapat dua pasangan titik yang logik dan boleh dilukis. Janganlah letak 4, kita letak 40. Sebab dia satu kotak mewakili 10 orang kan. So saya akan letak 40 lah, lebih sesuai, dapat nilai yang lebih besar. Okay, so kita ada jadual ini. Ya, mungkin anda boleh guna pembaris. So ini nombor 2. Okay, untuk nombor 3. Okay, kita akan biar X tambah Y sama dengan 80. Kemudian sama juga kita lukis satu jadual yang kecil, X, Y. So kali ini saya akan set kalau X 0, Y 80. Okay, kalau Y 0, X 80. Senang. Okay, dengan ini kita sudah ada 3 persamaan ni dan kita boleh pergi gariskan. So yang ni saya akan guna apps yang lain untuk lukis. So tadi saya dah letak semua jadual ni di sini lah, lebih senang rujuk. Okay. Kita pergi ke sini ya. So ingat kita akan satu kotak mewakili 10 orang. Okay, jadi saya akan letak paksi X dengan paksi Y lah. Okay, kemudian saya akan label 0, 10, 20 dan seterusnya. Tadi sampai 80 kan. Okay, ini saya letak X terus. Kemudian ini pun sama, 10, 20 dan seterusnya. Ini nak lebih pun tak apa, 90 pun boleh. Kemudian saya letak Y. Okay, lepas kita dah sediakan skala ini, kita boleh buat apa? Terus plotkan titik dan kita akan gariskan. So kita mula dengan yang pertama, Y sama dengan 10. Yang ni paling senang. Okay, ini ialah garis mengufuk. Okay, ini ialah garis mengufuk di sini. Okay, pastikan dia tepat. Kalau dia kata Y 10, mesti Y 10. Jangan apa? Jangan dia lali lah. Itu tak boleh diterima. Pastikan dia tepat. Okay, lepas buat kita akan labelkan garis tu.
Y sama dengan okay. Kemudian kita pergi garis yang seterusnya. Y sama dengan 3/2X. 0, 0. 0, 0 kat mana? 0, 0 kat sini. Kemudian 40, 60. 40, 60. Kemudian saya akan sambung dengan pembaris. Pastikan dia tepat lah. Okey, pastikan dia tepat. Okey, nak atas. Okay, ini nak berapa panjang pun boleh. Okay, so saya akan label Y sama dengan 3/2X. Okay, kemudian yang ni, X tambah Y 80. Dia kena 0,80 kat sini, 80 kosong kat sini. Okay, kemudian kita akan guna pembaris untuk sambung. Ya, pastikan dia tepat. Okay, lepas tu kita akan labelkan yang ni ialah X tambah Y sama dengan. Selepas kita lukis, kita akan roret rantau A yang memuaskan ke semua kotak sama ni. Okay, Y lebih besar ataupun sama dengan 10 ini, maksudnya di bahagian atas garis mengufur. Lepas tu kita tengok yang kedua, Y kurang daripada ataupun sama dengan 3/2X. Maksudnya di bawah garis ini. Okay, bawah garis ini. Okay, dan akhir sekali ini apa? X tambah Y kurang daripada ataupun sama dengan 80 pun masih lagi di bawah garis ini. Okey, jadi kesimpulannya lah di sini. Okey, kita akan loretkan segitiga ni. So, ini saya akan letak A. Kemudian saya akan loretkan. Ataupun kita loretkan dulu pun okey. Guna pembaris lah kalau boleh. Guna pembaris, loretkan. Okey, kemudian saya akan label A kat sini. So, dengan ini berapa markah? Dia sini jumlah 3 markah kan? Kalau kita boleh lukis satu garis dengan tepat, sini ada 3 garis kan? 1, 2, 3 kan? Kalau kita boleh lukis sekurang-kurangnya satu garis betul, satu markah. Okay. Kalau kita satu garis, dan satu markah. Kalau semua garis pun betul, 3 garis ni betul, garis betul. Ya? Dan kalau kita loretkan rantau ni dengan tepat dan kita labelkan A, 3 markah. Susah kan? So tadi yang atas tu dah 3 markah, ini 3 markah. Jumlah 6. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat yang bawah tu. Okey, gunakan graf yang dibina di 14B untuk menjawab soalan-soalan berikut. Okey, cari bilangan minimum peserta dewasa yang menyertai ralian. Bilangan minimum peserta dewasa. So, masih ingat tak? Tadi peserta dewasa adalah tentang apa? Tentang X kan? Betul tak? So, X yang paling minimum itu ialah apa? Okay. X yang paling minimum ialah apa? So, di sini kita akan lihatlah rujuk pada rantau A ini. X yang paling kecil ialah apa? Mungkin saya boleh zoom in. Oke ya. Untuk rantau A ini, X yang paling kecil apa? Mungkin ialah titik ini. Titik ini kan? 7, 8, 9, 10 kan? So, yang ni lah X. Betul tak? 7 ini adalah X. Y adalah 10 kan? So, di sini kita akan pilih X yang paling minimum. Pastikan dia integer, tak boleh perpuluhan. So, yang ini paling minimum kan? Kalau nak senang faham, saya tulis koordinat 7, 10. Tapi di sini kita hanya nak 7. Sebab dia tanya X. Dia tak tanya Y kan? Kita nak minimum X tu 7 orang. Jadi, saya boleh terus tulis jawapan. Yang ni senang saja C1. Okay. Bilangan. Kalau boleh salin lah. Bilangan minimum peserta dewasa sama dengan 7 orang. C1 senang. Tentukan jumlah maksimum kutipan yuran penyertaan
Jika yuran penyertaan seorang dewasa 40, seorang kanak-kanak 30. So, untuk soalan ini dia ada teknik menjawab. Nanti saya kongsikan. Jumlah maksimum kutipan yuran penyertaan. Okey, kita nak cari ni. Sekarang, seorang dewasa 40, seorang kanak-kanak 30. Okey, so macam mana? Okey, macam ni. First, kita akan sediakan tajuk ini dulu. Tak payah tulis maksimum. Sebab kita belum tahu maksimumnya lah berapa. Kita tulis kutipan yuran cukup. Kutipan yuran sama dengan apa? Kita tulis ungkapan yang sesuai. 40 darab X tambah dengan 30 darab Y. Sebab kita ada X orang dewasa. Jadi satu orang 40 kan? 40 darab X. Kita satu orang kanak-kanak 30 ringgit kan? Kita ada Y orang. Jadi 30 Y. So inilah kutipan yuran. Okey, lepas tu teknik menjawab ialah macam ni. Kita akan biar ini. Okey. Biar ini sama dengan satu nombor. Nombor ini kita nak letak apa pun boleh. Tapi dia ada cadangan. Kita akan ambil nombor ini. 40 darab dengan 30 dapat jawapan ni. Okey, kalau nombor ini terlalu kecil ataupun terlalu besar. Sebenarnya kita boleh macam mana kata? Kita boleh darab 10 lagi. Kita nak berapa kosong pun boleh. Tapi jangan terlalu besar. Sebab kita nak lukis garis ini di graf tadi tu. Okey. Yang penting kita pilih nombor yang sesuai. Biasanya kita akan ambil nombor depan X dengan nombor Y. Kita darab dapat jawapan tu. Kalau terlalu besar kita kurangkan. Mungkin kita bahagi 10. Kalau dia terlalu kecil kita mungkin darab dengan 10 ataupun 100. So kita akan sediakan jadual XY. Macam tadi kita sediakan. Lepas tu kita akan isilah let's say X kosong. Kalau X kosong 1200 bahagi dengan 30. Kita dapat 40. Kalau Y dia kosong 30. Adakah ini sesuai? Sesuai kan? Sebab ini kita boleh laka di dalam graf ini. Okey. Kenapa nak laka graf ni? Nanti kita bagi tahu lah. 0, 40 dan 30 kosong. 0, 40 kat sini. Lepas tu 30 kosong kat sini. Okey, lepas tu kita akan guna pembaris sambung ni. Mungkin saya guna garis putus. Okey Okey, garis ni penting terutamanya untuk soalan yang lebih susah nak cari titik maksimum. Okey, saya akan label 40x tambah 30y sama dengan. Okey. Kemudian kita nak buat apa? Kita nak ambil pembaris. Okey, pembaris ini. Okey, kita akan letak selari dengan garis ini. Kita akan letak pembaris di sini, di mana dia selari dengan garis putus-putus. Okey, pastikan dia selari ya. Okey, tujuannya kita nak buat apa? Kita akan macam ni. Okey. Kita akan slide pembaris ini naik atas ataupun ke bawah. Kalau kita nak maksimum tu, kita nak jumlah maksimum kan, betul tak? So kita akan slide pembaris ini ke tempat yang paling jauh. Okey. Ke tempat yang paling jauh. Jadi titik ini bukan paling jauh. Di rantau A ni bukan paling jauh. Paling jauh kat mana? Paling jauh kat sini. Ini panggil paling jauh. Berdasarkan keturunan ini, kita akan slide pembaris ini ke tempat yang paling jauh. So kalau macam ni, dia bukan maksimum. Sebab bukan paling jauh. Paling jauh dia kat sini. Jadi pastikan tangan kita bila kita pegang pembaris ini, jangan pergi tukar keturunan. Kita akan ikut keturunan ni, dia boleh bantu kita cari maksimum. Tapi ada murid dia tak lukis ini. Macam mana dia cari maksimum? So mungkin dia test satu persatu. Test titik ini, titik ni. Dengan ada garis ini, kita tahu. Oh, yang maksimum kat sini. Okay. So kat sini ialah maksimum apa? Zoom in dulu. Di sini apa? 70, 10. Okay. So mungkin saya boleh tulis X 70, 10. Ini ialah titik maksimum. Okay. So garis ini penting dan pembaris ini penting sebab dia boleh bantu kita slide ke atas ke bawah. Kalau nak minimum,
kita akan turun ke tempat yang paling rendah. Di sini. Ini minimum. Tapi kita nak maksimum kan? Okay. Ini saja. So, kita 70, 10 kan? Macam mana nak kira? Tengok sini. Okay, so saya akan tulis macam ni. Titik maksimum. Okay. Titik maksimum. Sama dengan 70, 10 kan? Okay, ini ialah X dan Y. Boleh. So, bila kita masukkan X dan Y ni ke sini, maksudnya kita akan dapat jumlah maksimum. X dan Y ni boleh menyebabkan kutipan yuran itu maksimum. So, saya boleh tulis jumlah maksimum. Okay, kutipan yuran sama dengan apa? 40 darab 70 tambah dengan 30 darab 10. Yang ni boleh tekan kalkulator dan kita dapat jawapan. RM 3000. Terus. Boleh. Okay, so ini teknik menjawab untuk bahagian C1, C2 lah. Terutamanya ini, C2. Okay ya. Kita akan biar ungkapan ini sama dengan satu nombor. Nah, nombor ini biasanya kita akan ambil perkali X darab dengan sediakan jadual dari titik maksimum berdasarkan garis ini. Okay, kita boleh slide pembaris ke atas ke bawah. Dan gantikan XY ke dalam, dapat jawapan. Okay, so ini di manakah kita dapat markah? Okay, C1 ini satu markah. Kemudian untuk C2, kalau kita boleh dapat itu titik maksimum satu markah, kalau kita boleh ganti ke dalam ungkapan itu betul satu markah, jawapan tepat satu markah. Okay, ini soalan linear programming. Okay, kalau ada soalan, anda boleh komen di bawah lah. Saya akan cuba beri respon secepat mungkin. Okay, kalau tak ada masalah, kita akan lihat soalan seterusnya. Satu cara bergerak di sepanjang suatu garis lurus dengan keadaan sesalannya S meter diberi oleh ini. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui satu titik tetap O. Okey, kita ada S bersamaan S. Anggapkan gerakan ke arah kanan sebagai positif. Okey. Biasanya kita akan anggap arah kanan itu ialah positif lah. Okey, maksudnya kiri itu negatif. Okay, kita nak cari apa? Cari hal laju awal dalam meter per saat bagi jarak itu. Okay, ini initial velocity. Maksudnya apa? Kalau kita nampak hal laju awal, bermaksud T sama dengan sifar, kita nak cari V. Okay, V itu ialah hal laju lah. Bila kita nampak hal laju awal, bermaksud T kosong, kita nak cari V. Jadi macam mana nak cari V apabila T kosong? Kita mesti cari fungsi untuk V dulu. Inilah fungsi untuk S kan. Kita kena faham daripada S kita nak tukar jadi V, kita nak guna konsep pembezaan. So saya akan salin sesaran tadi tu. S sama dengan T kuasa 3 tolak kuasa 2 tambah 9T. Okay, kita akan cari V. So V apa? ds dt. Okay, ds dt. Maksudnya kita bezakan ini dulu. Okay, kita dapat apa? 1 darab 3, 3. Kemudian turunkan kuasa jadi T kuasa 2. Negatif 6 darab 2, negatif 12. T kuasa 1 tambah 9. Okay, bezakan setiap ini. Ini panggil fungsi untuk V lah. Hal laju. So, kita akan gantikan sifar ke dalam untuk cari V. Tak susah kan? So, kita akan tulis apabila sama dengan sifar dan masuk ke dalam, kita akan dapat V. Jadi V sama dengan 9 meter per saat. Tenang saja, betul tak? Okey. Yang penting kita kena faham ayat ni maksudnya apa. Di sifar kita boleh dapat V. Okey. Soalan A. Cari nilai-nilai T dalam saat apabila jarak itu berhenti seketika. Sama juga. Kita nak cari T. Okey, dalam saat jarak itu berhenti seketika. Maksudnya V sama dengan sifar. Bila berhenti maksudnya dia tak ada hal laju kan. V sifar. Berdasarkan ini cari T. Boleh ke?
Boleh kan? Sebab tadi kita dah dapat fungsi V kan. V sama dengan 3T kuasa 2 tolak ini tambah 9. So, saya akan tulis apabila V sama, kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan untuk dapatkan nilai-nilai. Okey. So, di sini saya akan bahagikan setiap sebutan dengan 3. Okey, kemudian ini tahu kan persamaan kuadratik, kita akan faktorkan seperti biasa. Kalau tak tahu, kita boleh tekan kalkulator. Okay, polinomial nilai degree 2. Okay, 1. Maka kita dapat yang jawapan pertama 3 kan. Saya akan tulis T tolak 3. Lagi ialah T. Okay, sama dengan 3. T sama dengan 1. Okay, di mana kita dapat maka? Kalau kita boleh dapat V 1 maka. Kalau kita boleh dapat H laju awan ni 1 maka. Untuk soalan B, kalau kita boleh dapat persamaan kuadratik, kalau kita boleh dapat nilai-nilai T ni tepat 1 maka. Okay, 4 maka. Okay, baik. Sekarang kita pergi soalan C. Okay, dia nak apa? Cari H laju seketika dalam meter per saat apabila pecutannya. Okay, pecutannya sifar. Maksudnya A sama dengan. Okay, kita nak cari V. Kalau A sifar, kita nak cari V. Okay, macam mana? Kalau kita A sifar, daripada A sifar kita boleh dapat T. Bila kita dapat T, kita boleh dapat V. Okay, kita perlu ingat untuk bab ini, T itu macam orang tengah. Okay, dia bagi A kosong, kita boleh dapat T. Dapat T dulu, baru boleh cari V. Tapi masalah di sini adalah kita tak ada fungsi untuk pecutan kan. So, kita perlu cari fungsi pecutan dulu. Tadi kita dapat V kan. Sekarang nak cari A. Mana? A sama dengan dV dt. Kita akan bezakan fungsi V. So, 3 darab 2, 6. 6T tolak 12. Betul tak? Okay. So, ini panggil fungsi untuk pecutan. Lepas tu kita akan tulis apabila A sifar, kita akan teruskan kiri dan kanan. Dapatkan nilai T. T2. A sifar T2. Nampak tak? Bila kita dapat T, kita boleh cari V. Pada masa ini V berapa? So, saya akan tulis apabila 2, gantikan 2 ni ke dalam fungsi V ni. Susah kan? 3 darab 2 kuasa 2 tolak dengan 12 darab 2 tambah 9. Yang ni kita boleh tekan kalkulator. Okay, tolak 12 darab 2. Okay, jawapannya lah negatif 3 per. Okay, susah kan? Soalan C. Cari jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh jarak apabila pecutannya negatif. Kita akan guna ini. Maksudnya untuk A kurang daripada sifar, kita cari jumlah untuk T. Kita cari jumlah untuk T dulu. Lepas tu berdasarkan jumlah T tu, kita pergi cari jarak. Start dengan A sifar, A kurang daripada sifar dulu. Kita akan teruskan kiri dan kanan. A ialah apa? 6T tolak 12. Okay. Kemudian kurang daripada 2. Okay, tapi berhati-hati di sini. Di sini kita perlu tambah satu benda. Okay. Iaitu ini. T ialah antara 0 dengan 2. Boleh faham? Sebab T ni mesti lebih daripada 0 ataupun sama dengan 0 kan. Dia tak boleh kurang daripada sifar. Okay. So, kita perlu tambah ini di depan. So, maksudnya untuk jumlah T ni, kita nak cari jumlah jarak. Jadi, macam mana nak cari jumlah jarak? Kita boleh buat satu jadual ini. So, ini T, ini S, sasaran. So, kita akan isi 0, 1, 2 dulu. Okay, apabila T sifar, kita akan masuk ke dalam sini. Okay. So, kalau nak senang kita
type fungsi ni ke dalam kalkulator saja. So, saya akan type macam ni ya. X kuasa 3. X lah. Tolak dengan 6X dengan 9X. Okay. So, kita akan masukkan 012 kat sini. Kalau X kosong, S tu kosong. Kalau 1, kita letak 1. Kita dapat 4. 2. Kita dapat 2. Okey. Dengan ini, kalau kita nak lagi faham, kita boleh lukis. Macam mana nak lukis? Okey, mungkin kita sediakan satu garis mengufuk. Okey. Kita sini ialah 0, 2. Okey, macam ni. Asalnya itu jarak dia berada di sini. Ini 0 maksudnya S. So, S lah. Okey. Asalnya jarak itu berada di sini. T0 tu jarak berada di sini. 0. Apabila T1 dia berada di 4. Lepas tu apabila T2 itu S2. Bermaksud dia patah balik. Okey. Dia patah balik ke sini. T1 dia berada di 4 kan. T2 berada di 2. Okey. So maksudnya dia bergerak macam ni. Okey. Dari sini bergerak ke sana. Kemudian balik ke sini. So maksudnya untuk jumlah ini, kita boleh cari jumlah jarak. Iaitu dari 0 sampai 4 ni berapa meter? 4 meter. Dari 4 sampai 2 ni berapa meter? Bezanya 2 meter. Dengan ini kita boleh tulis jumlah jarak. Jumlah jarak sama dengan apa? 4 tambah 2, 6 meter. Boleh kan? Okay, di manakah kita boleh dapat markah? Kalau kita boleh dapat fungsi A, ni satu markah. Kalau kita boleh dapat nilai T, satu markah. Lepas tu kalau kita boleh dapat V tu, satu markah. Kalau kita boleh dapat jumlah T, satu markah. Kemudian kalau kita boleh tunjukkan jadual ini ataupun gambar raja ni. Dan akhir sekali kita boleh dapat jumlah jarak itu. So ini soalan terakhir untuk bahagian C. Dengan ini kita sudah tamat membincangkan semua soalan untuk kertas 2 percubaan SPM Terengganu. Jika rasa video ini membantu, boleh kongsi dengan rakan-rakan. Dan saya akan cuba berkongsikan kertas yang seterusnya dalam masa terdekat. Jika tak ada masalah, kita akan henti di sini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.